Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam daily vlog kali ini. Okay, ini semalam aku baru potong rambut sendiri. Harapnya okey kan. Okay, hari ni apa agenda hari ni? Pagi tadi aku ingat nak pergi mancing, tapi aku tak dapat pergi mancing lagi. Sebab sekarang banyak sekolah online apa semua ni kan. Pening kepala aku. Jadinya terpaksa settlekan anak-anak punya sekolah online. In fact sampai sekarang pun bini aku pun tengah pening gitu, dan menyettlekan dia orang punya sekolah agama belah petang Jadi untuk sekarang ni aku dalam perjalanan nak pergi ke Pekan Rawang, yang mana penutupan jalan tu ada bongkar konkrit tu, diorang belum angkat lagi tau. Jadi sebenarnya kalau aku nak pergi Pekan Rawang tu, jarak dia daripada rumah aku hanya 7km sahaja. Tapi disebabkan oleh kerana dia tutup tu, aku kena pusing kot Rawang bypass, dia jadi 18km. Jadi kenapa aku nak pergi Pekan Rawang sekarang ni? Aku nak pergi Pekan Rawang pasal aku nak tanya berkenaan dengan Unify Air. Sebab aku tak boleh tahan lah pakai Celcom Home tu. Dia punya signal sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap okey, sekejap tak okey. Lepas tu kos dia lah, mahal RM159 sebulan. Penat aku, pening kepala tengok lah. Alah, lori ni pun nak berhenti kat sini. Jadi agak costly lah. Lepas tu sekarang tengok Unify Air ada diorang offer, tapi up to 20 megabit per second. Jadilah tu, which is Celcom Home aku pun tak pernah apa aku dapat speed sampai 10 Mbps kan. Jadi adik ipar aku duduk sebelah rumah aku, dia dah try, dia kata okay, not bad, and then harga pun murah. Aku browse kat internet tadi, aku tengok dalam RM79. Jadinya dia ada plan-plan lain, ada 89 apa semua, aku pun tak tahu sangat. Jadi sekarang aku nak pergi, InsyaAllah tengok. So aku pergi sana jap, aku nak tanya-tanya jap apa semua kan. Sebab rumah aku, macam aku pernah update sebelum ni, dalam video-video aku sebelum ni, susah kata nak dapat Unify Fiber ke apa ke kan. Tiang telefon pun tak ada. Aku pun tak faham lah macam mana dia orang sini sekarang boleh buat rumah, boleh dapat kelulusan apa semua dengan tiang telefon tak ada. Sebab bagi aku benda ni basic necessity yang sepatutnya wajib ada. Kalau ini berlaku dekat bandar, dekat Selangor ni, walaupun aku duduk kat kampung kan, kat Rawang ni, consider bandar jugalah. Just imagine dekat kawasan pedalaman macam mana kan. Bagi aku unfair lah benda ni. Sebab benda-benda ni patutnya diambil berat. Kita bukan hidup tahun 80-an, ni dah 2021. Aja gila betul lah dia orang ni kan. Okay lah, tak apa lah, nanti aku update lagi. Sekarang kita naik Rawang bypass dulu. Oh gila, lama aku tak naik Rawang bypass ni. Jadi aku kena buat U-turn dekat Templar ni. Inilah kesulitan kita orang. Kenapa aku tak naik basikal hari ni? Bukan aku tak nak naik basikal, tapi sebab basikal aku ni tak ada kunci, tak ada padlock pun. So bila tak ada padlock tu, aku nak pergi TM kan. Sekejap lagi aku masuk dalam, aku berurusan apa semua. Sekejap lagi keluar-keluar basikal dah tak ada. Jadi aku tak nak ambil risiko lah. Tapi jauh juga lah musiknya kan. 18km tu satu hala tau. Memang
Bazir tu lah minyak aku semua. Jadi hari ni petang ni aku tak tahu lagi aku nak pergi mancing ke tak. Kalau aku boleh pergi mancing pun hanya kawasan sekitar radius 10 km daripada rumah aku. Lepas tu macam mana korang tengok sekarang kan, aku rasa dah start lah ni kot musim panas. Memang panas terik. Jadi aku tak tahu lagi sebab kawasan tu kawasan yang high pressure. Peratusan kumpau tu tinggi, peratusan nak dapat ikan tu rendah. Jadi aku tak tahu lagi aku nak pergi ke tidak petang ni. Tapi kalau misal katalah aku tak jadi pergi petang ni, video ni tetap akan keluar juga, daily vlog ni. Kalau misal kata aku tak pergi petang ni, aku akan pergi esok pagi. Macam tu lah. Kita tengoklah macam mana kan. Lepas tu bila aku dah tengok-tengok juga orang kata sesi pembelajaran online ni, aku pun pelik kat lah kan. Sebab yelah aku sendiri pun huru-hara kat rumah. Aku terbayang macam orang-orang yang diorang tak ada PC ke, tak ada laptop ke kat rumah. Lepas tu ada anak-anak yang bersekolah. Jadinya entahlah, aku pun tak tahulah macam mana diorang nak manage benda tu kan. Aku harap dipermudahkan lah segala urusan mereka kan. Ini maksud aku nak tahu government punya plan apa. Bukan tiap-tiap hari on pukul 4 atau pukul 5 petang, lepas tu ubah SOP ikut suka hati kan. Inilah dia, inilah maksud aku. Kita nak tahu apa plan apa semua kan. Sebab memang susah lah, semua orang susah sekarang ni. Especially budak-budak yang nak SPM lagi lah apa semua tu kan. Dia orang nak belajar apa semua. Macam yang duduk di bandar tu common lah. Mungkin ramai yang rasa biasa dah, budak-budak sekolah sekarang pun ada handphone apa semua. Itu mungkin dekat kawasan korang kena belajar. Ini macam mana yang menteri-menteri patut belajar agak lah. Diorang kena belajar untuk turun padang, untuk tengok tak semua orang bernasib baik seperti itu. Okay, kita kena faham. Kita jangan tengok pada diri kita je. Maknanya kalau kita senang, kita pun anggap semua orang senang. It doesn't work that way lah. So kena tengok. Ada orang yang apa benda, smartphone pun tak ada, masih ada. Diorang masih pakai stupid phone. Kalau tidak, kalau kau boleh pergi kat kedai-kedai telefon tu, masih ada jual lagi telefon-telefon Nokia stupid phone ni. Jadi orang-orang macam ni aduh, macam mana lah, pasti mencabar lah untuk mereka dan untuk anak-anak mereka dalam nak, orang kata nak belajar ni kan, online apa semua ni kan. Aku harap, doa lah, kita sama-sama lah doa agar benda perkara ni dipermudahkan untuk golongan-golongan macam ni kan. Dan semoga ada inisiatif yang lebih baik lah untuk diorang. Okay, sekarang kita pergi TM dulu lah. Kita pergi TM dulu. Banyak lah aku membebel ni kan. Yeah. Okay, aku dah settle dekat TM Pekan Rawang ni. Aku try Unified Air. Aku ingat boleh dapat terus, rupanya tak. Dia akan hantar juga kat rumah. So hari ni aku datang sini, aku cuma register je lah. Kalau aku tahu tu awal macam tu kaedahnya, aku register sendiri kat rumah. Tapi tak apalah, at least dia ada representatif kan. Aku pergi TM point ni, jadi dia boleh terangkan. Ada soalan-soalan yang aku nak tahu, aku nak lebih clear kan. Okay lah, Alhamdulillah lah. Dia orang pun ramah apa semua kan. Jadi sekarang ni aku nak balik-balik, aku kena pergi balik jalan tadi. Lepas tu aku kena U-turn. Lepas tu aku kena naik balik Rawang Bypass. Begitulah hendaknya. Untuk yang order dekat Shopee aku yang order hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad yang lepas, Alhamdulillah aku dah post lah barang korang. Nanti korang boleh check dekat Shopee dashboard masing-masing untuk tahu
dekat korang pembeli nak pilih yang mana. Sebab basically shipping option yang ada dekat Shopee aku ada Pos Laju, ada DHL dan ada JNT. Jadi korang pilih lah, ikut kepada kesesuaian, ikut kepada tempat korang, yang mana satu yang serve the best service ke tempat korang. Okay. Jadi selain daripada tu, Alhamdulillah juga aku pun dah hampir max out aku punya credit card. Beli laptop hari tu. Jadi aku kena man-man sikit, kena relax, kena kerja lebih keras lagi untuk mencari wang. Okay. Lepas tu sekarang pun aku rekod pakai aku punya GoPro aku dah sampai dah. Yang hari tu aku buat warranty claim kan, aku minta tolong member aku pergi ambil kan. Jadi sekarang aku boleh vlog balik. Alhamdulillah. Hari tu pening sekejap lah kan, tapi tak apalah, ada hikmahnya tu, InsyaAllah. Jadi untuk petang ni aku pun tak tahu lagi lah. Sekarang ni dah pukul 4.25 petang. Terik oi, tak bakar kulit rasa. Dia punya terik tu kau je. Jadi kita tengoklah petang ni. Sebab aku masih agak was-was lah. Contoh kalau misalnya kata aku nak pergi ke arah Serendah ke Antara Gapi ke apa ke kan, dia ada sekatan jalan raya dekat depan Balai Polis Serendah. Jadi aku pun tak tahu boleh lepas ke tak boleh lepas ke, dia apa benda yang dia orang nak check ke apa ke, aku pun tak tahu. Sebab basically aku ada surat, tapi surat yang aku ada adalah untuk surat daripada Shopee lah. Itu untuk aku nak pergi hantar barang pos. Jadi aku pun tak tahu. Kalau nak ikutkan, ianya tidak melebihi 10 km daripada rumah aku. Dan aku tak ada rentas daerah ke apa ke, tak ada. Tapi dia ada sekatan jalan raya kat situ. Jadi aku tak tahu lagi apa yang dia nak melalui sekatan jalan raya tu. Maksud aku apa yang dia nak. Contoh kalau misal kata aku lalu, dia dah ada nak minta surat ke apa ke, aku tak tahu. Jadi aku masih terfikir-fikir lagi, aku patut pergi ke tak. Waktu yang aku lalu dulu, yang waktu aku try nak pergi Pos Laju kan, attempt aku kan nak try pergi Pos Laju dekat Serendah tu, dia tak ada check apa-apa lah. Bila dia tengok aku dekat dalam kereta seorang-seorang, and then aku pun U-turn balik kat depan tu kan, Alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Tapi itulah, aku tak tahu. Tapi tengoklah, kalau aku pergi, InsyaAllah nanti adalah video dia. Alright, nanti aku update lagi. Jadi macam sekarang ni kan, aku kat rumah aku pakai Celcom Home, yang mana ianya bernilai RM159 sebulan. Lepas tu ada kontrak 2 tahun. Bila ada kontrak tu maknanya dia bagi tahu aku, atau aku mula-mula register dulu. Dia kata benda ni dia dapat sekali dengan modem lah, modem Huawei B618, firmware dia version V81. Jadi maknanya aku bayar lah. Contoh lah kalau misal kata aku nak breach the contract aku kena bayar balik jumlah untuk kontrak 2 tahun plus harga modem. Jadi kalau aku tak maknanya modem tu sama ada aku breach the contract ke, aku tak breach the contract ke, ianya tetap aku bayar. Dan modem tu adalah hak milik aku, bukan hak milik Celcom. Tapi apa yang berlaku sekarang, aku nampak ni kaedah perniagaan yang bagi aku agak Yahudi lah. Sebab end of the day, modem tu aku punya. Jadi modem ni kalau aku nak beli, orang kata untuk for all SIM card version lah, for all SIM card version, kalau aku nak beli, nilai dia harga lah hampir 800, dalam 800 plus lah. Itu harga modem ni. Jadi sekarang modem ni dia orang lock. Jadi aku tak boleh buat apa-apa. Kalau nak unlock dia, aku dah Google apa semua. Nak unlock dia, sebab V81 ni dia kena turunkan kepada V11, baru aku boleh nak unlock dia. Kalau V81 ni memang tak boleh unlock. Jadi bagi akulah kan, kepada syarikat-syarikat telco lah kan, janganlah buat macam tu. Bila kau package kan, lepas tu kau bagi benda tu, and benda tu adalah termasuk dalam harga.
unfair lah. Aku rasa unfair kalau misal kata kau dah masukkan dalam harga, tapi nya end of the day kalau habis kontrak ataupun customer tak berpuas hati dengan servis yang diorang dapat dan mereka nak tukar kepada servis daripada telco lain, mereka tak boleh gunakan modem tersebut. Apa benda kan? Ini antara orang kata business model Yahudi yang banyak dipraktikkan di Malaysia lah. Antara lain contoh yang widely used, kalau misal kata dia nak duit kau, dia nak secepat yang boleh, there and then. Kau bagi tahu saya nak package mana apa semua apa-apa, okey cik bayar sekarang. Dia nak dan tu. Tapi kalau misal katalah kan, servis yang kau ambil, dalam kes ni kita sembang hal berkenaan dengan telco contohlah, kalau misal kata tiba-tiba network down, bukan network kita yang down, dia orang punya line down untuk 1 hari ke 2 hari ke atau 3 hari ke, dia tak ada macam dekat negara-negara luar yang mana benda ni dalam sistem dia dah calculate and automatically will be refund back to the customer. Maknanya dalam form of rebate lah. Benda ni tak ada kat Malaysia. Baik Celcom, baik Maxis, baik apa-apa sahaja telco company, even Astro pun. So bila aku tanya, rupanya ini memang SOP diorang, yang mana kalau misal kata even Astro aku cakap Astro ni contoh kau bayar mahal 100 lebih, 150 lebih untuk yang semua package, untuk ada HBO lah, sport channel apa semua kan. Sama juga macam network ni. Tapi bila dia ada down, contoh downtime macam Astro ni, kalau hujannya tak ada siaran apa semua. So bila tak ada siaran, maknanya benda ni patutnya di-rebatekan semula lah kepada kau, refund balik lah. Kau tak kisahlah kau nak kira pro rate ke apa ke, suka hati kau lah, tapi biarlah jujur berniaga kan. Tapi benda tu tak berlaku kat Malaysia. Ni memang SOP dia orang. Dan aku ada kawan-kawan yang bekerja dekat TM ada, dekat Astro ada, dia orang kata ni memang SOP. Kita hanya akan bayar rebate jika customer call. Ini apa yang dimaklumkan pada aku lah. Jika customer call dan request for rebate, baru mereka akan rebate. Dan mereka sendiri pun bukan cakap, dan call ni bukan memang sengaja dibuat supaya ianya susah. Jadi kau kena call, kau kena bercakap dengan mesin dulu. Selamat datang ke sekian-sekian. Tekan 1 untuk bahasa Melayu, tekan 2 untuk bahasa Inggeris, tekan 3 untuk bahasa apa-apa lagi lah kan, apa semua kan. Kau pun tekan. Call ni bukan free kau kena bayar Okay, lepas tu kau tekan ni, tekan tu, tekan ni. Lepas tu kalau kau tersalah pilih option lah kan, ini bukan dekat department kami cik, you kena pergi kepada finance untuk rebate apa semua, which is option finance tadi tak ada pun. Jadi kau kena pergi pula dekat finance. Jadi kena telefon pula lagi, dah sambung dengan finance apa semua. Tara nak dapat sambung tu kau habis lah dulu kan. Kau habis masa, kau habis duit, nak bayar bil dulu. Maksud aku bil telefon kau berjalan ni tau. Jadi kau akan habis untuk benda-benda ni apa semua sampai kau dapat cakap. Lepas tu dia akan tengok balik, oh ya betul cik, ada downtime dekat sekian masa sampai sekian masa, dan kita akan rebatekan lah balik. Kita akan prorate dan kita akan rebatekan lah balik kepada cik. Walau benda ni patutnya automatically je, buat secara automatik, tak payah pun orang nak kena call. Katalah dalam sebulan tu ada 5-6 kali downtime, takkan nak suruh customer call 5-6 kali kan, agak-agak which is inilah aku panggil business model Yahudi ni kan. Even Yahudi pun dah tak buat lah macam tu. Sebab kalau kita tengok Yahudi punya produk macam contoh lain-lain lah, macam Amazon apa semua, money cashback guarantee apa semua pun kan, kau dapat on the spot tau. Ini only in Malaysia tau. Alright, memang terbaik. Sekarang aku nak pergi, aku dah sampai Petronas ni, aku nak cucuk duit jap. Duit aku dah habis tadi, bayar deposit dulu. Okay, jadinya itulah keadaan kita kat Malaysia ni kan. Sedih lah, tapi tu hakikatnya lah kan. Aduh. Jadi sekarang aku nak balik rumah dulu.
Okay, so takat ni dulu video kita kali ni. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.